peristiwa di Australia, kebakaran yang teruk sehingga mematikan hampir 1,000 binatang-binatang. Di Kedah saya rasa telah keluar arahan untuk solat meminta hujan. Apa tuan-tuan tak perasan ke tahun ni hujan kita sikit? Selalunya bulan ni masih hujan dan berlakunya banjir di sana sini. Berlakunya kematian binatang, hampir 1 bilion binatang yang mati di Australia, tuan-tuan. Saya mula jadi takut. Pasal apa saya takut, tuan-tuan? Di Australia Allah matikan binatang-binatang. Di tempat kita, bukan di Pening saja, di Selangor pun tak hujan, tuan-tuan. Merata tempat tak hujan. Tuan-tuan, apakah saat Dajjal ini akan muncul besok? Bumi ini akan kering kontang. Binatang tak ada. Pokok-pokok tak mau tumbuh, mati semua. Hujan dicatu oleh Allah sedikit demi sedikit. Pasal apa Allah tak boleh terus berhentikan hujan? Terus saja berhenti hujan, bagi kering kontang, Dajjal pun keluar. Kenapa adanya sikit, 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 sikit? Aku tahan sikit sampai saat hampir Dajjal ni nak keluar. Aku tahan separuh, aku tahan suku, aku tahan 3 suku. Langsung aku tahan dalam tahun itu. Pasal apa Allah nak buat balagu tu, tuan-tuan? Allah boleh kering langsung akan dunia ni dengan hujan. Tuan-tuan, apakah kita tidak terfikir? Allah ni sayang tak kita? Aku buat lagu tu, aku nak bagi hang peluang. Hang nak balik tak ke aku? Hang nak bersiap sedia tak menghadapi ujian dan fitnah itu? Ataupun hang leka dengan perkara yang sama yang hang buat seperti mana 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, hang duk anggap benda ni biasa ya? Aku sayang kat hang. Aku sayang dekat hamba-hamba aku. Lalu aku peringatkan dengan perkara-perkara ini sedikit demi sedikit supaya hamba-hambanya boleh berfikir. Tapi kita tak fikir pun, lantak pi nak mati apa, berapa bilion binatang dalam dunia ni, mati pi lah. Nak kering lagu mana pun, nanti kita buat sembahyang sunat, minta hujan, Allah bagi hujan ha? Kita ingat Allah kuli kita apa? Kita ingat kita lebih besar daripada Allah kan? Tara kita perlukan Allah, kita minta dengan Allah. Kita tak perlukan Allah, kita buang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, siapa kita, siapa Allah? Yang ni kena jadi perkara yang kena duduk di dalam akal kita. Bila berlakunya perkara-perkara ini, tuan-tuan, kita mula nak balik dengan Allah secara drastik. Bukan lagi dah, Ustaz kena step by step, tak ada lah. Ni tak ada step by step dah, tuan-tuan. Tak ada qalilan dah, tuan-tuan. Kalau dulu kita tak boleh nak semayang sunat, kita kena pederah pulun. Kalau dulu tak boleh kita baca Quran, kita kena pederah pulun. Kalau dulu tak boleh itu, tak boleh ini, tuan-tuan, kita kena gerak juga. Yang ni antara sifat-sifat orang yang yakin dengan Allah. Kita ilmu banyak dah, tuan-tuan. Ilmu kita banyak dah, tapi kita tak pakai ilmu kita. Ada ilmu tak pakai buat apa? Yang tu saya duk tanya dalam kuliah saya, mengaji ni buat apa? Nak jadi alim. Mengaji ni nak buat apa? Ha? Kita kena tanya diri kita, supaya orang puji aku. Aku alim, aku mengaji dengan ni, orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Nak buat apa? Kalaulah hakikat daripada ataupun natijah ilmu tu kita tak dapat,
Apa natijah bagi ilmu itu? Kata ulama, natijah bagi ilmu itu adalah takwa kepada Allah. Kalau kita semakin kita mengaji, semakin kita tahu, semakin kita takut dengan Allah. Tuan-tuan, orang yang semakin dia tahu tentang akhirat, dia jadi tak takut dengan akhirat. Ni jadi ilmu apa jadi itu? Ni ilmu apa jadi? Orang yang dia banyak mengaji tauhid tapi dia tak tahqiq, ilmu apa dia jadi? Orang yang duk kaji bab fiqh, kaji fiqh dia kau tak betul. Fiqh apa tu? Orang yang mengaji tasawuf tapi dia semakin bongkak dengan Allah, dia tak nampak langsung apa yang Allah berikan kepada kita. Allah tunjuk ajar kepada kita dengan perkara yang berlaku di sekeliling kita. Ilmu apa yang kita mengaji? Itu tuan-tuan, yang ni saya duk ajak semua orang, khusus diri saya. Khusus diri saya, jangan kita duduk langkeng gebak. Orang duduk langkeng gebak ni dia buat apa? Saja tanya, duduk langkeng gebak ni buat apa tuan-tuan? Dua keadaan. Satu, dia memang lena. Dua, dia memang tak mau mengkit. Dia nak duduk langkeng gebak, dia syok duduk langkeng gebak. Dia jaga dah, tapi dia tak mau mengkit. Dia syok duduk langkeng gebak, duduk syok langkeng gebak. Kan? Tunggu lah lagi, tunggu lah lagi, tunggu lah lagi. Betul tak? Allah habaq dalam Quran, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Orang yang duduk langkang gebak, mengkitlah, mengkitlah, mengkit. Jangan duk lena lagi, jangan duk hayal lagi. Kita bukan duduk dalam satu zaman yang jauh, dah dekat. Ustaz Wadi duk cerita tentang kiamat Dajjal. Tuan-tuan, saya ni kira orang bodoh tuan-tuan. Ustaz Wadi kalau dia cerita ni, masjid full house ni, balik jadi apa? Balik jadi apa? Ni kitab tak baca lagi. Ini kuliah lah. Balik jadi apa? Semayang lagu tu juga. Kahwin, bini duk berinai juga. Kita takut dengan Allah kedak ni, tanya. Bini duk pakai rencu ke? Bini kita pakaian ketat, buah dada duk nampak, kawan-kawan duk tengok. Mengaji duk pulun. Ligan ustaz sana, ligan ustaz sini, pi daurah sana, pi daurah sini, tapi lawan Allah. Kita lawan Allah secara terang-terangan, seolah-olah kita mengisytiharkan perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, isyak ni kita tak mau semayang isyak. Kita kata, ya Allah, aku tak mau semayang isyak. Aku tak semayang pun aku boleh makan. Aku tak semayang pun aku tak buang kerja. Aku tak semayang pun aku boleh selamat. Apa dah? Sama tak dengan orang yang kahwin yang tak ikut syariat Allah? Sama tak gagak? Dia terang-terang tak mau solat. Dia terang-terang lawan perintah Allah. Yang kita kawan-kawan pi sokong buat apa? Kita kawan-kawan pi syubhat buat apa? Tuan-tuan, orang yang berkompromi dengan maksiat, adakah dia tidak bermaksiat? Cuba tuan-tuan habaq dengan saya malam ni.
Kompromi maknanya kerjasama, betul tak? Saya nak tanya tuan-tuan kaki mengaji ni. Malam ni kasar sikit. Aku nak balik lah. Perak 3 kali yang masuk jamban Masjid Menteri. Agak-agak kalau kita kompromi, kita syubhah. Ni nak tanya. Maggi tak makan. Maggi mi cepat dimasak, sedap dimakan. Kawan makan Maggi mi, syubhat, syubhat. Kawan kita menikah, bini duk pakai lagu tu, tak syubhat kah? Bagi duit tak lagi? Menyumbang tak juga? Apa panggil? Agak-agak yang tu besok tak syubhat kah? Kalau kawan kita khairat, kita masuk dalam neraka Allah, agak-agak pada ketika itu kita boleh lepas tak? Lain kali buat tu. Tuan-tuan minta maaf tuan-tuan. Baik tu orang kata saya syadid dalam masalah hukum. Tuan-tuan, dulu Allah kesiankan kita. Kita tak semayang, kita pakai seluar pendek lah, kita dah berjubah, berserban, kita lawan Allah juga. Tapi cara apa? Cara jubah kita, cara serban kita. Cara orang mengaji lawan Allah. Lepas tu bila kawan-kawan kata kat kita, apa dia? Kita kilah dengan cara orang mengaji. Mana kita lebih cerdik daripada Allah? Kita boleh bohong Allah kah? Tak boleh. Baru ni orang tanya saya. Ada satu sahabat kita, satu keluarga tuan-tuan, balik daripada mengaji tuan-tuan, satu keluarga pergi tengok wayang. Cerita, bukan cerita haram pun tuan-tuan, Ejen Ali. Mak dia, isteri dia pakai niqab elok. Suami pun Islamik, alhamdulillah. Tuan-tuan, agak-agak orang main tengok kita ni, contoh macam ni lah. Saya lah, jangan cerita orang lain lah. Saya pergi tengok wayang, bawa isteri saya, anak-anak saya semua pakai niqab. Pergi tengok Ejen Ali. Orang akan kata apa? Ustaz Rizam boleh tengok? Dia tengok Ejen Ali kemarin, takkan aku tak boleh tengok 007? Kita pergi tengok Ejen Ali, lalu dia dalilkan kita, dia pergi tengok cerita 007 James Bond, hak dululah. Lah punya panggung saya tak tahu, saya tak ambil kisah pasal panggung pun. Kita tinggal dah lama panggung dah tuan-tuan. Panggung ni cerita dulu, cerita zaman kita muda dulu. Taik panggung, cukup dah taik panggung. Lah duk mengaji, duk pakai serban, duk jadi taik panggung lagi. Tuan-tuan, agak-agak tak malu kah? Masa kita nak bos serban atas kepala, Nabi kata hang taik panggung. Hang mohong ya. Hang pergi masjid saja, hang bos serban. Hang masuk panggung, hang itu, hang ini, hang berlakonnya. Bukan aku tak tahu, kata Allah. Innallaha sami'ul basir. Baik.